Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita, Sarawak akan memacu pendapatan negeri melalui ekonomi hijau berteraskan tenaga boleh diperbaharui dan kawasan penyimpanan karbon atau carbon storage di bawah Undang-Undang Tanah seperti yang telah diluluskan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19 baru-baru ini. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, idea dan rancangan bagi pindaan undang-undang di bawah kanun tanah dan hak udara di atas Sarawak akan dikuatkuasakan bagi menyimpan karbon untuk ditanam di bawah tanah tanpa memberikan kesan yang buruk kepada alam sekitar. Dunia menghadapi masalah alam sekitar. Selepas pilihan raya tu, saya mula kementerian baru bernama Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Dun Semariang pada Sabtu. Mengulas lanjut, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zuhari berkata, melalui dasar yang betul berserta dengan era digital pada masa kini, sektor ekonomi hijau berteraskan tenaga boleh diperbaharui ini bakal meningkatkan lagi pendapatan Sarawak. Jadi kita di Sarawak tu alhamdulillah lagi hijau dan kita mesti pertahankan kehijauan tu sebab ialah kita nak ngaturkan supaya kita nangkap karbon tu yang dikeluar di alam kita tu. Kita tangkap, kita simpan dalam tanah. Sebabnya kita pindah buat tanah kita supaya ada rang undang-undang dan juga undang-undang yang memastikan it is legal for us to store carbon dalam kawasan tanah kita. Saya kongsi itu kerana nama kita kan si banyak kawasan dunia yang boleh store carbon. Ya Tuhan sayangkan kita, di antara yang boleh ialah di kawasan tanah Sarawak di perairannya. Kalau tu berlaku, kita boleh store karbon. Dan siapa nak store karbon ya mesti bayar. Laporan seterusnya, seramai 100 individu dari bahagian Betong telah menerima sumbangan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS bersempena dengan Hari Gawai yang bakal tiba. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas menyempurnakan penyerahan sumbangan tersebut dalam Majlis Sejambak Kasih Hari Gawai 2022 di Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sepauh pada Sabtu. Semasa berucap, Datuk Ahmad Douglas Ugah berkata, pegawai-pegawai JKMS perlu menjelaskan kepada rakyat di kawasan luar bandar mengenai bantuan kebajikan yang disediakan kerana masih ramai penduduk terutamanya di rumah panjang, kampung dan penempatan tidak mengetahuinya. Terdahulu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Muhammad Razif Sitam memberitahu Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sejumlah RM2.7 juta untuk menyediakan bantuan gawai kepada 25,891 orang di seluruh negeri. Beliau berkata ini termasuk 2,102 orang dari bahagian Betong di mana kerajaan telah memperuntukkan RM210,200 untuk tujuan itu. Mengenai bantuan bulanan pula, Muhammad Razi berkata, dari Januari hingga April tahun ini, JKMS telah membelanjakan sejumlah RM81 juta untuk membantu 51,495 penerima di seluruh Sarawak. Bagi bahagian Betong pula, katanya seramai 4,191 individu telah menerima bantuan sejumlah RM6.6 juta. Sementara itu, para graduan Melayu diseru untuk merebut peluang yang telah diusahakan oleh Kerajaan Sarawak khususnya dalam menuju aspirasi Sarawak Maju menjelang tahun 2030. Menurut Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, banyak strategi dalam pelbagai bidang telah digariskan bagi membina semula pembangunan ekonomi, sosial dan kelestarian alam sekitar berlandaskan 3 tonggak utama Pelan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Datuk Ahmad Awang Tengah berkata demikian dalam teks ucapan yang telah dibaca oleh Timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran, Tanah dan Alam Sekitar Sarawak Datuk Len Talib Saleh selaku wakil beliau pada Majlis Ramah Tamah Mesra Aidilfitri dan berjarah anjuran Ikatan Graduan Melayu Sarawak IGMS di Hotel Raya di Kuching pada Sabtu. Kita harus fokus dalam mempertingkatkan kesejahteraan masyarakat kita
menjaga kebaikan dan membangunkan negeri ini. Ia adalah trust yang ditekankan oleh kerajaan negeri sejajar dengan post COVID-19 Development Strategi 2030 yang mahu melihat pembangunan seimbang di seluruh Sarawak. Untuk memastikan kestabilan politik terus dijaga di samping menjamin keharmonian bermasyarakat. Sebaik berucap, Datuk Len secara peribadi telah menyatakan hasratnya untuk menyumbang peruntukan sejumlah RM20,000 untuk keperluan IGMS dalam melakukan sebarang aktiviti kemasyarakatan. Saya beri peruntukan RM20,000. Pada majlis itu, hadirin disajikan dengan pelbagai juadah Aidilfitri diikuti persembahan daripada penyanyi jemputan. Berita selanjutnya, Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak SBC mendandatangani perjanjian perkongsian faedah BSA bersama 6 masyarakat kaum etnik yang disaksikan oleh Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Roland Sagahwiin di bangunan SBC Padawan pada Sabtu. 6 komuniti yang terlibat dalam projek Lisara ini adalah komuniti Bidayuh dari Kampung Kiding, Padawan, komuniti Kelabit dari Pak Ukat dan Palungan Bario serta komuniti Lun Bawang dari Long Telingan dan Long Kerebangan, Lawas dan juga dari Long Rusu, Bak Kelalan. Setiausaha Kerajaan Sarawak merangka pengerusi Majlis Kepelbagaian Biologi Sarawak, Datuk Amar Jaul Samion berkata, di bawah perjanjian perkongsian faedah yang pertama, 5 komuniti bersama-sama telah berjaya menghasilkan 860 liter minyak pati, manakala bayaran keperluan minyak serta faedah yang dikongsi hasil daripada jualan produk itu pula berjumlah lebih RM600,000. According to the World Health Organization, up to 80% of the world's population depends on traditional use of medicine for its primary health needs. In fact, many medicines are based on traditional knowledge. For that reason, when scientists look at about 120 plant-based medicines, 74% were reported to be derived from this source. Therefore, Sarawak, with almost 40 ethnic communities and estimated 15,000 plant species from Borneo, there is a very high likelihood that a useful medicine or application can be found from our biodiversity. Katanya pelbagai manfaat dapat diperoleh hasil daripada penggunaan sumber biologi dalam penghasilan produk minyak pati serta ubat berasaskan tradisional selain mempromosikan kepentingan pemeliharaan kepelbagaian biologi ini. Pada program sama, Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagahwiin menegaskan bahawa dengan pendekatan ini, masyarakat diberi kuasa untuk mendapat pemilikan projek dan menjalankan penyulingan minyak pati bagi pengeluaran produk tempatan. I'm happy to hear from Yang Berhormat Datuk Amar Jaul, the Chairman of Sarawak Biodiversity Council, that the first signing of the benefit sharing agreement for Lisara is a registered trademark, was in 2019, is beginning to generate income for the communities whose traditional knowledge have provided leads for R&D and ultimately product development. Beralih ke perkembangan dari persidangan Dewan Undangan Negeri Hidup Sarawak ke-19 di Kuching, Kerajaan Sarawak komited terus mengadakan perbincangan dan perundingan dengan Kerajaan Persekutuan bagi memastikan hak-hak negeri ini dikembalikan selari dengan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali memberitahu antaranya ialah mengemukakan calon bagi mewakili Sarawak dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Dan ini penting untuk memastikan Kerajaan Sarawak mengetahui kedudukan keuangan negara. Dan ini juga penting untuk membantu usaha Kerajaan Sarawak dalam perbincangan dan rundingan berkenaan pemberian khas di bawah Perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan.
Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Satok, Datuk Ibrahim Baki pada Jumaat. Ujar beliau, cadangan pindaan juga telah dikemukakan berkenaan senarai perundangan di bawah jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Tambahnya, cadangan tersebut khususnya untuk memindahkan perkara pelancongan daripada senarai 1 iaitu senarai persekutuan ke senarai 3 iaitu senarai bersama. Sementara itu, Datuk Sharifah Hasidah berkata tuntutan-tuntutan lain yang masih dalam perbincangan termasuk isu pentadbiran Badan Kehakiman di Sabah dan Sarawak, cadangan pertambahan bilangan ahli Dewan Rakyat dari Sarawak dan Sabah di Parlimen, serta cadangan pengiktirafan Jabatan Kejaraya JKR Sarawak, Jabatan Pengairan dan Saliran DID Sarawak dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab Sarawak sebagai jabatan teknik di bawah arahan Perbendaharaan 182. Seterusnya, perkhidmatan kemudahan kesihatan di bahagian Mukah perlu dipertingkatkan dengan menempatkan doktor pakar di Hospital Mukah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Talian, Royston Valentine berkata, ini bagi mengatasi masalah yang dihadapi oleh penduduk dari kawasan sekitar yang memerlukan perkhidmatan doktor pakar. Menurutnya, sebelum ini apabila berlaku kecemasan, para pesakit perlu dihantar ke Hospital Bintulu dan Hospital Sibu. Saya berharap pihak kerajaan mempunyai perancangan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kesihatan dari aspek fasiliti serta penempatan doktor pakar di Hospital Mukah. Ini secara langsung dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh penduduk di seluruh bahagian Mukah apabila berlaku kecemasan yang sebelum ini terpaksa dihantar ke Hospital Bintulu dan Hospital Sibu. Beliau berkata demikian ketika membahaskan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 baru-baru ini. Tambah beliau, terdapat satu lagi kemudahan yang amat diperlukan di Pusat Pentadbiran Bahagian Mukah iaitu Pejabat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Hal ini kerana pejabat KWSP yang terdekat hanya di bahagian Sibu di mana ia menyukarkan rakyat dari kawasan Mukah untuk melakukan sebarang urusan berkaitan KWSP dengan jarak yang jauh dan memakan kos. Laporan selanjutnya, Sarawak masih memiliki tanah yang luas bagi pembangunan sektor pertanian berskala besar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar, Billy Sujang berkata, kawasan yang diwakilinya turut mempunyai potensi tinggi untuk menjalankan aktiviti pertanian. Dalam hal itu, jelasnya penglibatan pihak kerajaan perlu membagi, meningkatkan serta menghidupkan semula sektor pertanian sedia ada yang sebahagiannya sudah terbantut. N1 Opar merupakan kawasan luar bandar yang tidak mempunyai pasar ataupun pekan di mana kebanyakan penduduknya adalah golongan petani yang masih mengamalkan pertanian secara primitif ataupun tradisional. Mereka menanam pelbagai produk pertanian secara kecil-kecilan, walau bagaimanapun terdapat juga beberapa kawasan pertanian yang diusahakan secara berkelompok, contohnya sawah padi di Payak Nawang, Kampung Jugan dengan keluasan 52 hektar, Payak Kirangga di Kampung Sedaing dengan keluasan 42 hektar, Payak Sebaung di Kampung Tebaro dengan keluasan 21 hektar, dan juga Payak Rukam dengan keluasan 18 hektar. Namun kawasan-kawasan ini walaupun diusahakan oleh ramai yang melibatkan ramai penduduk, namun masih tidak mempunyai jalan pertanian serta sistem pengairan dan perparitan yang baik. Beliau berkata demikian ketika membahaskan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Jumaat. Sementara itu, beliau berharap agar pihak kerajaan menerusi agensi-agensi berkaitan mengatur strategi dan program latihan khusus serta bengkel pertanian bagi penduduk di luar bandar, khususnya di kawasan Opar. Manakala rang Undang-Undang RUU Kanun Tanah Pindaan 2022 adalah selari dengan strategi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazwari Tun Datuk Bang Openg untuk memastikan negeri ini mencapai status maju menjelang tahun 2030. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira berkata Premier Sarawak mengutamakan beberapa sektor ekonomi sebagai enjin pertumbuhan utama iaitu pembuatan, pertanian komersial, pelancongan, penghutanan, pelembungan dan perkhidmatan sosial. Tuan Speaker, Awas Sarawak Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg has highlighted Sarawak's strategy to achieve developed state
by the year 2030. Abang Johari revealed that the 6 economic sectors as the main engine growth, namely manufacturing, commercial agriculture, tourism, forestry, mining, and social service. The amendment of this bill is projected to increase growth the above 6 economic sector. Beliau berkata demikian pada sesi perbahasan berkenaan RUU tersebut dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 baru-baru ini. Dengan ini ujarnya lagi, ia akan memacu pembangunan industri baharu serta penambahbaikan industri sedia ada sekaligus menjurus kepada penjanaan pendapatan dan juga peluang pekerjaan untuk rakyat Sarawak. Selain itu, Adun Tamin itu menambah, pindaan tersebut juga penting bagi memastikan hak-hak Sarawak terus terjamin. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam Lukas.